نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما متقبلا واسعا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا قد استودعناك بما علمتنا فاردد حاجاتنا إليك ولا تنسنا يا رب العالمين. اللهم علمنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. Dahulu sama kita membuka dan memberkati majlis kita dengan kitab Al-Fatihah. Ya, terima kasih. Yang hormati Tuan Imam, surah ahli dalam puasa, surah orang tokoh Tuan Nasimi, serta kepada semua sekali tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah. Pertama-tamanya dan selama-lamanya marilah sama-sama kita lapang masa tinggi-tinggi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada pagi yang penuh barakah ini kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sesi santapan rohani setelah kita bersahur pada pagi tadi. Moga-moga pertemuan kita insya-Allah akan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya tuan-tuan sekalian, puji dan syukur juga kepada Allah karena sehingga ke hari ini Allah Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk meneruskan puasa kita hari yang ke-20. Alhamdulillah, kita telah pun sama-sama melalui 19 hari waktu untuk kita berbuka puasa ataupun hari-hari untuk kita berpuasa. Maka hari ini masuk hari yang ke-20. Moga-moga Allah Ta'ala akan memberikan kesempatan kepada kita untuk kita meneruskan puasa kita pada hari yang ke-20 ini. Seterusnya kita akan menyambut Syawal tak berapa lama lagi dah. Tuan-tuan dan puan muslimin dan mata Allah sekalian, bila masuknya fasa yang ketiga, pastinya Muk Syawal dah datang. Nah, dah ni Muk Syawal mari ni, koh-koh. Sedar tak sedar, awal Ramadan yang lagu raya dah berkumandang di radio-radio, di TV-TV. Kita baru puasa sehari. Siapa yang perasan lah? Baru puasa sehari, lagu raya dah dimainkan. Dan ni, tak nak cerita lah. Buka TSR ni lagu raya, buka Sinar FM ni lagu raya. Buka Terengganu FM pun lagu raya. Pagi hari tadi saya mari. Saja nak tak buka dengan Quran apa. Awal-awal pagi hari lagu raya dah. Dah feel. Kan? Jadi Muk Syawal tu dah mula menjelma. Apa saya nak sebut pada pagi ini, tuan-tuan dan Allah sekalian, hari ini hari yang ke-20 adalah hari yang terakhir. Kita berada pada fasa yang kedua dalam bulan Ramadan. Sebenarnya yang saya sebutkan dalam hadis yang cukup masyhur di kalangan kita, Nabi menyifatkan Ramadan itu awalul rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiru 'itqun minan nar. Kita telah pun sama-sama melalui fasa yang pertama, iaitu rahmat Allah Ta'ala. Bagi mereka-mereka yang benar-benar menghayati Ramadan,
maka pastinya rahmat Allah Ta'ala akan sentiasa melimpah ruah kepada kita. Lepas puasa yang pertama, alhamdulillah Allah panjangkan umur kita sehingga ke hari ini, maka kita pun telah sama-sama juga melepasi fasa yang kedua dan bersiap sedialah kita untuk kita masuk fasa yang ketiga. Fasa yang kedua ni adalah keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka-mereka yang mendapat rahmat menjalani ibadat puasa dengan dalam erti kata yang sebenar-benarnya, mereka juga akan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dalam kedua-dua fasa ini, kalau mereka-mereka benar-benar juga menghayatinya, insya-Allah natijahnya pada fasa yang ketiga, isqun minan nar, pelepasan daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini kita nak cari ni. Setelah kita mendapat rahmat, kita mendapat ampun daripada Allah Ta'ala, maka natijah dia pasti kita akan dilepaskan daripada api neraka. Tetapi apa yang kita kesalkan, berapa ramai lagi manusia-manusia yang mengaku Islam, yang hanya mengerjakan puasa semata-mata, tanpa mengerjakan ibadat-ibadat yang lain. Oh, kalau Pak kata tak puasa, meneting dia. Marah kata, mana dah aku puasa lah. Tapi tak sembahyang. Aku puasa lah. Tanya kakak, lukuk kakak. Sudah. Hanya puasa semata-mata tanpa mengerjakan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang baik. Ini yang menjadi satu kesilapan yang cukup besar. Saya kira mungkin dalam sesi pertama kita dapat lepas, atau mungkin kuliah yang pun ada mengatakan perkara yang sedemikian. Minggu lepas saya sebut dah puasa. Aurat tak pun tutup dengan sempurna. Ini jadi masalah ni tuan sekalian. Maka pastinya kita tidak akan berjaya untuk mencapai darjat ketakwaan itu sendiri. Karena bila kita sebut mengenai takwa, kawan kita takwa ni apa? Takwa ni takutlah. Jangan kita takut. Kalau kita terjemahkan mana takut tu apa dia? Kalau kita takut pada rimau, takkan kita pergi jebak ke rimau tu. Mesti kita makin lagi. Takut pada rimau, lari daripada rimau. Takut daripada gajah, lari daripada gajah. Takut pada hantu, konon-kononnya lari daripada hantu kalau jumpa. Tapi takut pada Allah, takkan kita lari daripada Allah. Nampak? Jadi terjemahan takwa itu dengan diterjemahkan dengan takut, tak apa nak kena. Jadi bila takut pada Allah ni, kita semakin dekat dengan Allah Ta'ala. Maka para ulama berittifaq, takwa itu adalah mengerjakan segala perintah Allah Ta'ala dan tinggalkan segala larangan Allah Ta'ala. Barulah kita akan berjaya mencapai derajat takwa itu sendiri. InsyaAllah saya yakin dengan kesedaran yang ada pada kita semua, kita akan cuba sedaya upaya untuk kita mencapai darjat ketakwaan itu sendiri, hasil daripada proses madrasah tarbiyah Ramadan yang sama-sama sedang kita lalui ini, insyaAllah. Baik, tuan-tuan dan Allah sekalian, apa yang saya nak sebut sentuh sikit pada pagi ini, Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang saya bacakan di mukadimah tadi, yang ayat ini juga berkisah mengenai Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Allah mengatakan kepada kita tuan-tuan sekalian bahawa bulan Ramadan itu telah pun diturunkan Al-Quran. Apa benda Al-Quran? Yang menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan di antara yang benar dan yang salah. Ini fungsi Al-Quran. Alhamdulillah kita telah pun sama-sama melepasi 17 Ramadan. Ghalibnya pada 17 Ramadan ini kita akan diceritakan mengenai nuzul Al-Quran, yaitu peristiwa penurunan Al-Quran. Di sinilah Al-Quran diturunkan buat pertama kali, wahyu pertama turun kepada Nabi SAW. Bermakna Ramadan yang kita lalui ini adalah satu bulan yang dulu lagi memang dah ada dah Ramadan ni. Cumanya kita difadhilkan berpuasa hanya setelah 14 tahun, iaitu pada tahun yang kedua Nabi berhijrah. Setelah 14 tahun Nabi dilantik menjadi Rasul. Tapi bulan Ramadan ini dah berjalan lama dah. Contohlah ketika mana wahyu mula-mula turunnya pada bulan Ramadan. Turun wahyu saja belum lagi puasa. Belum lagi berpuasa. Jadi nuzul Al-Quran 17 Ramadan, peristiwa itu sentiasa dikenang-kenang. Baik, persoalan kita tentang sekarang mengenai Al-Quran.
Bila kita cerita mengenai Al-Quran, Allah sebut dalam ayat ini, Al-Quran ini diturunkan untuk menjadi petunjuk kepada manusia. Hei manusia semua, ke mana kamu semua pergi? Apakah yang kamu guna? Nah, ini seruan kepada manusia. Allah dah kata dah, ni Al-Quran ini adalah petunjuk kepada manusia. Tapi mengapa segelintir manusia yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai panduan dalam seluruh aspek kehidupan? Tuan-tuan dan Allah sekalian, kalaulah kita andai kata kita nampak Al-Quran ini ada atas lantai, kita buat apa? Anak, umur kata, tak boleh. Anak, berapa ramai manusia-manusia yang benar-benar menjaga jasad Al-Quran. Orang kena ke Quran, pantang tuan-tuan sekalian. Atau lagi kalau kita berjumpa dengan orang yang mengoyak-ngoyakkan Al-Quran, sanggup bergaduh kita. Kalau kita tidak ada bakal wajib kita kena buat lagu tu. Mana-mana yang tidak ada sensitif, dia tak fokus tentang kemuliaan jasad Al-Quran, maka orang tak iman. Boleh pula kita tengok orang duk pujuk Quran selama nampak aguana dah. Habis dia tak sensitif tentang kesucian Al-Quran. Maka confirm tadi iman. Berapa ramai manusia pada hari ini, kalau di rumah tu Al-Quran tu dia letak tempat yang tinggi, tempat mulia tuan-tuan sekalian. Contohlah dari sudut adat kita, di rumah kita, kalau lah kita ada rak buku lah kan. Ada rak buku. Di antara tertib yang ulama kata, pertama sekali kita letak di tingkat atas ada Al-Quran. Cara penyusunan. Atas sekali Al-Quran. Ikut rak-rak dia. Okay? Kemudian kalau kita ada tafsir Quran, letaklah sebaris bawah dia sikit tafsir Quran. Okay? Kemudian lepas tafsir, kita hadis kalau kita ada. Ini dia punya tertib dia. Atas sekali Quran dan tafsir, kemudian hadis. Hadis itu ikutlah hadis apa-apa yang ada. Kemudian barulah kita susun, campur aduk, tingkat-tingkat dan seterusnya. Fiqh ke, tasawuf ke, ada buku-buku apa saja, majalah-majalah ke bawah lah, di sebelah bawah. Jangan pula kita letak Al-Quran ni duduk tengah-tengah ke duduk bawah sekali. Kita yang lain duduk di sebelah atas. Itu dipanggil qalilul adab. Orang kurang adab. Tak berdosa tapi kurang adab. Okay? Jadi ulama mengatakan di antara tertibnya letak Al-Quran di tingkat yang paling atas. Itu mengenai jasad Al-Quran. Zat Al-Quran itu sendiri ada yang tertentu. Tapi apa yang penting bagi kita, penekanan yang disebut oleh para ulama, janganlah kita hanya bersungguh-sungguh untuk menjaga jasad Al-Quran, tetapi kita langsung tak bersungguh untuk mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Ini yang menjadi persoalan kita pada hari ini, tuan-tuan. Berapa ramai manusia yang bersungguh-sungguh menjaga kesucian Al-Quran, tetapi langsung tak bersungguh untuk mengamalkan Al-Quran. Bahkan dipijak, seolah-olah dipijak, dihina Al-Quran itu sendiri. Ini satu benda yang amat-amat kita kata pelik lah. Allah Ta'ala mengumpamakan dalam surah Al-Jumu'ah. Cuma ayat saya buka buku aja, tak ingat. Masalul ladzina humilat Taurat, kemudian summalam yahmiluha kamathalil himar yahmilu asfara. Allah Ta'ala mengumpamakan mereka-mereka yang tidak menggunakan Al-Quran sebagai panduan, mereka-mereka yang tidak menjaga Al-Quran sebagai pedoman dalam hidup dia, kamathalil himar yahmilu asfara, seperti mana unta-unta. Mereka-mereka ni zaman kitab Taurat zaman Nabi Musa, mereka-mereka yang tidak menjunjung perintah Allah Ta'ala, seolah-olah keldai yang memikul barang-barangan. Tuan-tuan mata Allah sekalian, apa perasaan kita kalau orang duk kata kita ada betul? Natang. Kata natang berasa tidak. Tak? Ini macam natang kan. Natang kata. Natang hokmo. Memang cukup berasa hati kita. Kan? Marah kita orang ni. Mulut terlupa semua. Tapi itu manusia yang kata kita berasa hati. Ini Allah Ta'ala mengumpamakan dalam Al-Quran. Orang-orang yang tidak menjunjung perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang tidak menjunjung segala
apa yang Allah suruh dan